Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan fiqh, dan alhamdulillah kita dah sampai penghujung kitab kita. Itu dah sampai pada tajuk Kitab As-Sabqi As-Sabqi war-Ramyi. As-Sabqi war-Ramyi. Dan kita habiskan hari itu sebelum ni berkaitan dengan tajuk akikah. Alhamdulillah, akikah kita habiskan. Hari ni kita masuk tajuk As-Sabqi war-Ramyi. As-Sabqi war-Ramyi. Kitab As-Sabqi war-Ramyi atau As-Sabqi war-Ramyi. Kitab As-Sabq war-Ramyi. Kitab As-Sabq, perlumbaan, war-Ramyi, pemanahan, memanah, berlumba dan memanah. Berkata pengarang kita hafizahullah rahimahullah, wa tasihhul musabaqatu 'ala ad-dawabi wal mudadatu bis-sihami wal mudadalatu bis-sihami. Dan sah, itu dibenarkan, sahih dibenarkan, al-musabaqatu, perlumbaan, ala dawab, di atas kenderaan atau binatang kenderaan, wal munadalah, dan juga memanah bisiham, dengan anak panah. Okey, tengok bawah tu. Al-musabaqatu, musabaqah, pertandingan. Asal perkataan musabaqah ni datang perkataan as-sabq wa huwa taqaddum, mana mendahului. Mana bila orang tu tasabaqa, sabaqa yusabiqu, saling berlumba siapa duduk depan. Itu panggil musabaqah. Musabaqah tu adalah pertandingan. Yang pertandingan maksud dia siapa duduk depan. Dan dia datang perkataan musabaqah tu siapa cepat. Berlumba siapa cepat, siapa duduk depan, maksud dia. Wal munadalah pula minan nadl. Maksud dia apa? Memanah. Disiham dengan anak panah. Siham tu maksud dia anak panah. Wa tanadul qaumu, dan saling memanah kaum kenaan, itu taramau, mereka saling memanah, litazhara maharatu kulli minhum fi ramyi, supaya nyata kemahiran setiap seorang dari kalangan mereka dalam memanah. Mereka beramai-ramai ingin tembak supaya tengok siapa yang kena. Itu perbuatan dengan munadalah ataupun ar-ramy, itu memanah. Wahuma, dan kedua-duanya adalah sunnah. Maksudnya dia digalakkan in kana bi qasdi ta'ahubi lil jihad. Jika dia kedua-dua tadi, perlumbaan kuda tadi atau kenderaan tadi, tak kira kuda atau unta atau kenderaan tadi, ataupun pemanahan tadi, jika kedua-duanya bi qasdi ta'ahubi lil jihad, untuk niat mempersiapkan berjihad. Wa illa, jika tidak, kalau bukan dibuat kerana berjihad, maka dia mubahan, dia menjadi benda yang dibolehkan saja. Mana halal lah, tak menjadi larangan untuk dibuat. Malam yuqsad bihima muharrama, selama mana tak dikehendaki dengan kedua-duanya perkara yang haram. Seperti qat'i tariq, mana kita berlatih memanah, berlatih menembak untuk merompak, ataupun berlatih bawa kereta laju untuk merompak. Kan biasa berlaku dalam filem kan, berlatih bawa laju apa nak merompak. Itu tak boleh. Fayuharraman, maka kedua-dua tu akan menjadi haram. Awil mufakharati wa ta'ali, ataupun benda tu dibuat kerana mufakharah, nak berbangga-bangga ke atas orang lain, wa ta'ali, atau menunjuk, meninggikan diri ke atas orang lain. Aku reti bawa, aku pandai, aku tak pandai. Jadi benda tadi adalah dikira sebagai benda yang salah. Jika tidak, dia adalah benda yang boleh, tak menjadi masalah. Kita ada kenderaan, apa kenderaan kita tadi, berlumba kenderaan dia tidak salah di Islam. Kecuali macam kat jalan raya tak boleh lah. Janganlah buat jalan raya pula. Jalan raya bukan tempat berlumba. Okey. Mana perbuatan tadi adalah untuk
dia kata benda tu kalau berniat untuk jihad, maka dia adalah sunnah, dia digalakkan. Okey. Wal aslu fi masyru'iyatihima, dan asal hukum asal pada disyariatkan kedua-duanya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 60. Allah Ta'ala nyatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan bersiap sedialah kalian lahum, untuk mereka, untuk hadapi mereka, mastata'tum, sedaya upaya kamu, min quwwatin, daripada kekuatan. Dan faqad fassara Nabi, maka telah menafsirkan Nabi SAW al-quwwatu birrami, dengan perbuatan memanah. Dan actually dia perkataan ramyun ni boleh kena dengan memanah, melempar projectile, kena macam tu. Bahkan bila Nabi sebut macam tu, kita boleh apply kepada harta menembak zaman kita sekarang pun, dia sebagai rami. Bila kata atlaqa musaddas ataupun rama bil rasas, dia telah projectile something dengan peluru. Pasal dia meaning rama ni, dia lebih kepada maksud melempar membaling, macam saya ni campak, atau dengan alat. Maksud dia benda tu adalah benda yang sama. Tu yang dikatakan para ulama menyatakan bahawa Nabi SAW dalam sabda baginda SAW, baginda ni adalah mempunyai jawami'il kalim, himpunan kata-kata. Whenever the prophet said something, benda tu akan kena pada zaman baginda dan zaman berikutnya. Dia tak akan berhenti pada zaman baginda saja. Bila macam Nabi sabda dalam hadis yang sahih, kata apa? Man asyara ilaina bi hadidatin falaysa minna. Barang siapa mengacukan kepada kami dengan hadidah, besi. Nabi sebut hadidah, tapi zaman tersebut dikenali hadidah tadi sebagai senjata, pedang dan sebagainya. Tapi kita bawa ke zaman kita sekarang ni, pistol pun hadidah, senapang pun hadidah. So maksudnya dia lebih berbahaya dengan benda lain, dan bahkan dia dikira sebagai senjata yang nyata lah, macam pisau dan sebagainya. Tak kira apa. Jadi lafaz Nabi tadi dia menjangkau zaman. Tu Nabi kata utitu jawami'il kalim, aku diberikan himpunan kata-kata. Whenever Prophet Nabi SAW sebut satu benda, zaman mereka faham, zaman kita pun kita faham. Dikena, dia tak ada macam ni zaman dulu je ada, zaman sekarang tak ada. Tak. Macam Nabi sebut berkenaan dengan syirik ke, berkenaan dengan masalah menduakan Allah Ta'ala, apa benda Nabi tegur, memang akan kena dua-dua sekali. Masalah apa? Kekeluargaan ke, masalah cerai ke, semua sekali benda tu kena. Tak ada benda yang tertinggal zaman. Ketinggalan zaman tidak ada. Sebab Nabi kata aku diberikan himpunan kata-kata, jawami'il kalim. So that's why kenapa kita kata setiap lafaz Nabi SAW lafazkan, dia merangkumi masa bagi zaman baginda dan selepas zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim 1917, faqala, baginda bersabda, lepas Nabi baca ayat berkenaan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, bersiap sedialah kalian untuk menghadapi mereka dengan daya upaya kalian daripada kekuatan. Maka Nabi pun bersabda, ala innal quwwata ar-rami, ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah ar-rami. Kalau zaman tu memanah lah, pasal memanah maksud kita duduk sini, senjata kita sampai ke sana. Kalau zaman kita sekarang ni kan, bahkan zaman kita sekarang bila kita kata orang yang negara-negara yang kuasa besar dunia, dia menakutkan dunia lain dengan mengatakan bahawa mereka ada peluru pandu yang boleh melepasi jarak ratusan kilometer, ribuan kilometer, mana boleh hantar macam-macam benda. Jadi orang takut. Tahu tak? Jadi maksud dia benda tu menjadi punca kekuatan. Lepas zaman Rasulullah SAW, sebelum zaman kita, kan diorang pakai catapult, minjanik. Tahu tak? Dia gunakan tu, dia hantar batu dan sebagainya ke dalam bandar. Itu pun jadi tajuk juga, walaupun zaman Nabi tak wujud. Tapi masih kita lihat ia adalah kekuatan. Zaman berikutnya meriam. Kan siapa dia meriam, kan dia adalah tentera yang paling kuat. Lepas tu, memang tak, dia sentiasa benda tu, tajuk dia masih lagi apa? Projectile lah. Dia lempar. Dia bukan duduk dekat, tapi dia campak. Jadi kena dengan zaman kita, macam mana kena pada zaman Nabi SAW. Jadi Nabi kata, ala innal quwwata ar-rami, ketahuilah kekuatan itu adalah ar-rami. Rami Rami bahasa asalnya memanah. Ala innal quwwata ar-rami, ketahuilah kekuatan itu ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami, ketahuilah kekuatan itu adalah ar-rami. Rami itu maksud dia lempar, campak, projectile, projecting something from one place to other. Tapi dalam masa zaman Nabi dulu dengan archery, panah lah. Zaman kita sekarang dengan macam-macam benda lah, pistol, senapang dan sebagainya, meriam. Tapi lafaz Nabi tadi melampaui zaman. Kena faham macam tu. So bila Nabi sebut benda tu, bukan kena zaman baginda je, zaman kita dah tak ada. Tak. Zaman kita masih lagi. Bahkan idea berkenaan dengan roket atau peluru, pistol dan sebagainya diambil daripada
Panah. Idea macam tu. Dia the same idea daripada pemanahan tadi. Faham? Okay. Warawal Bukhari. Riwayat Bukhari hadis nombor 2743. Riwayat Bukhari daripada hadis Bukhari 2743. An Salamah bin Aqwa. Daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah melintas Nabi SAW ala nafarin min aslama yan tadilun, telah melintas Nabi SAW kepada sekumpulan daripada Bani Aslam. Bani Aslam min Aslam, daripada Bani Aslam. Yang tadilun, mereka sedang apa? Berlumba-lumba berlatih memanah. Maksudnya orang ni panah, orang ni panah. Sebenarnya benda macam ni kita kata kalau negara Arab memang ada hari raya. Hari raya lepas main raya dan sebagainya kan. Dia pergi jumpa. Ni yang saya tengok sendiri dekat satu kampung tu. Lepas daripada semain raya, diorang pergi berarak pergi ke rumah ketua kampung. Kemudian mereka akan bernasyid depan tu. 3 jantan je. Oh gitu. Kemudian dia pilih satu objek dekat tepi gunung yang seberang sana. Lepas kebanyakan rumah diorang macam ni. Ini gunung. Lepas tu sebelah sini gunung. Sini bukit. Dia je situ. Jadi ini kampung. Lepas tu sebelah sana ada kampung lagi. Sini ada kampung lagi. Jadi diorang pilih satu objek kat situ. Tengok orang tak ada, dia tembak. Tak ada. Ramai dia tembak. Happy. Dia happy dengan minta tembak tak? Diorang punya apa? Diorang punya kegembiraan dengan macam tu. Kita gembira meriam buluh kan. Yelah, diorang tak. Diorang kita tembak pam. Itu cara diorang. Cara diorang apa, menzahirkan kegembiraan mereka terhadap apa yang berlaku. Okey, itu keraya dari okay. Jadi Nabi lintas kepada satu kumpulan daripada Bani Aslam. Faqala Nabi, maka Nabi pun bersabda. Nabi SAW maka bersabda dalam Nabi SAW, Urmu Bani Ismail, memanahlah, lemparkanlah wahai Bani Ismail, fa inna abakum kana ramiya, kerana sesungguhnya bapa kamu dahulu adalah apa? Pemanah. Seorang pemanah. Urmu wa ana ma'a bani fulan, dan aku bersama dengan si Bani Fulan. Mana? Qala, maka ketika kita berkata perkara sama aku berkata, fa amsaka hadul fariqaini bi aidihim, maka telah berhenti menahan salah satu dari dua kumpulan yang main tembak tadi tu, main manah tadi, dia tangan-tangan mereka dia berhenti. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, malakum la tarmun, kenapa kamu tak manah dah? Qalu, mereka berkata, kaifa narmi wa anta ma'ahum, macam kami nak manah kau bersama mereka, engkau dengan Bani Aslam, kami bukan Bani Aslam, dia kata. Jadi lepas tu Nabi kata apa? Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, urmu wa fa ana ma'akum kullukum, aku melemparlah, mana memanahlah, maka aku bersama kalian semua sekali. Kamu kabilah itu dan kabilah ini juga. Bukan kabilah itu saja. Maka Nabi SAW sabda. Nafar, maksud nafar tadi adalah min thalathatin ila asyaratin min rijal. Nafar ni adalah sekumpulan, maksudnya daripada 3 sampai 10 orang. Dia macam bid'un. Bid'un pun 3 sampai 10. Macam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang. Ataupun 70 lebih cabang. Sab'una syu'bah. Bid'un wa sab'un. Bid'un tu dia disebut sebagai lebih. 60 lebih, 70 lebih. Tapi lebih tu maksudnya apa? 3 sampai 10. Macam juga dengan nafar. Nafar ni adalah daripada 3 sampai 10. Minar rijal dengan lelaki. Aslam ismun liqabilatin kan masyhurah. Aslam ni nama kabilah. Ismun liqabilah, nama bagi satu kabilah. Kanat masyhurah, yang dahulunya terkenal. Ismail, ini masuk oleh Nabi adalah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Fa innahu abul Arab. Kerana dia ni adalah bapa orang Arab. Sebenarnya bukan bapa orang Arab keseluruhan, pasal orang Arab dah ada sebelum dia ada. Tapi memang keturunan dia yang kekal, yang merajai kawasan di Hijaz tu. Kebanyakan ada keturunan Nabi Ismail AS. Pasal daripada anak dia, dikatakan Ismail AS ada anak beranak 12 orang juga. Kira macam mana beranaknya Nabi Yaqub AS. Pasal dia punya bapak Babylon, mak dia daripada Mesir, Hajar. So dia bukan orang Arab. Dia kahwin dengan Jurhum, kabilah Jurhum Arab yang datang minta izin dengan dengan Hajar untuk tinggal di kawasan air Zam-Zam. So dari situlah mulanya mereka berkampung di situ, dan juga akhirnya Ismail kahwin dengan salah seorang di kalangan kabilah Jurhum tadi.
Dan orang jumhur itu nampak kemuliaan pada mereka. Sebab apa? Sebab dengan air keluar dan sebagainya, mereka anggap diorang ni ada keberkatan. Maka diorang start sikit dalam bentuk macam apa, macam memuliakan apa Ismail. Dan kemudian bila Ismail kahwin dengan daripada mereka, anak keturunan Ismail tadi dipandang mulia juga. Dan berterusan dah sampai berikutnya. Jadi macam Bani Aslam tadi, walaupun dia kabilah Arab saja, tapi dia dikira sebagai satu kabilah yang daripada keturunan Ismail juga. Faham? Okey. Nabi sendiri jugalah, Nabi sendiri Pasal selain mereka tu ada yang bukan, macam contoh Quraisy. Quraisy kesemua mereka adalah keturunan Ismail. Faham Okey. Okey. Dia kata, okey, amsiku. Amsaku ani ramyi. Mana dia? Amsaka maksud dia mereka tahan, maksud dia menahan diri daripada meneruskan memanah. Sebab Nabi puji Bani Aslam tadi, bila Nabi kata panahlah aku bersama kalian, lepas tu diorang pun berhenti. Kau cakap dengan diorang, kau tak dengan kami. Jadi Nabi pun kata lempar jugalah aku bersama kalian semua sekali. Okey. Warawal Bukhari, Imam Bukhari hadis nombor 410. Wa Muslimun dan Muslim hadis nombor 1870. An Ibnu Umar, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah, ini pasal kita masih lagi berkenaan dengan tajuk boleh untuk tadi memanah Yang ini untuk perlumbaan. Berlumba. Contoh macam dalam kat sini yang kita sebut berkenaan kenderaan. Cuma ingat benda ni tadi matlamat asal dia adalah untuk apa? Jihad. Untuk jihad. Jadi maksud dia kuda laju tadi dan jihad nanti dia akan membantu. Ni kalau mak rempit bawa motor laju tak dapat selamat apa benda pun. Okey. Anna Rasulullah sallallahu sabaqa bainal khayl. Telah berlumba di antara kuda-kuda. Allati udmirat minal hafya. Yang kuda tadi udmirat, yang dibela untuk berlumba. Udmirat nanti diterangkan apa maksud dia. Minal haifa, daripada haifa ni satu tempat berkaitan Madinah. Ila sanatil wada'. Sanatil wada' ni kawasan apa? Kaki bukit. Wada' dia kan wada' bin saniyatil wada' wajib syukru alaina. Dia kata tempat Nabi muncul daripada apa tempat mana orang biasa orang Madinah duk ucap apa selamat tinggal pada orang nak pergi tinggal kawan-kawan, kat situ tempat dia orang hantar sampai situ. Jadi Nabi sampai pun dari situ juga. Jadi kawasan tu biasanya kawasan awal jalan untuk keluar ataupun apa awal kaki bukit untuk mereka lintas. Itu maksud dia panggil saniyah. Saniyah ni macam pinggir. Wada' nama tempat di mana apa bukit atau tempat di mana orang Madinah dahulu mereka nak pisang siapa, situ tempat mereka berhenti. Ada kata ada bukit Wada' dekat situ. Bukit tempat apa? Goodbye. Serius kan? Okey. Ni orang kita jadi nasyid lah. Min saniyatul wada'. Okey. Wasabaqa bainal khayl allati lam tudammar, dan dilumbakan dengan di antara kuda yang tidak ditadmirkan, idmarkan. Apa tadmir ni kita terangkan. Minas saniyati, daripada saniyah tadi ila masjid Bani Zuraik. Daripada saniyah ke Bani Zuraik jarak dia. Wa anna Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha, adalah di antara orang yang berlumba dalam kumpulan yang berlumba tadi. Okey. Udmirat tu maksud dia, udmirat wa dhummirat maksud dia apa? Suminat awalan. Kuda tu mula digemukkan, bagi makan. Kemudian disikitkan makanan dia. Sikitkan. Dan wadukhilat makanan wajulilat hatta yaksuru urqaha. Maksud dia akan letakkan tempat dan diasingkan dan sebagainya sehingga sampai peringkat tertentu dikurus balik. Bagi makan banyak lepas tu kurus kembali. Okey. Sehingga dia kata hatta yaksuru urqaha. Sampai ketika tu peluh dia banyak keluar dan sebagainya, wayajif, dan juga dia menjadi kering macam sampai jadi kurus. Fa idhabu rahluha, maka hilanglah dia punya lemak lepas tu. Fa wayakwi lahmuha, maka kuatlah daging dia. Washtaddu jariha, dan dia laju. Dia ada kaedah nak bagi kuda tu panggil sesuai untuk berlumba. Bukan main ambil je. Macam lah orang laga ayam. Pun ada cara juga. Dia bukan terus laga je, dia cara laga dia ni, dia bagi bela sampai ayam tu jadi ni. Kadang dia bela sampai merah tau. Ayam tu punya daging tu lepas tu makan rebus tak akan lembut. Dari cara dia. Tak ada muscle betul-betul, tak ada dia lemak. Jadi kuda tu macam tu. Jadi Nabi SAW kata maksud dia masuk bertanding di antara para sahabat tadi. Sahabat
Dia kata Ibnu Umar pun masuk sama dalam tu. Okey. Dan dia kata apa? Hafya maudhi'un, satu tempat biqurbil Madinah, dekat dengan Madinah. Okey. Kemudian dia kata amaduha, mana jarak dia ataupun tempat akhir dia, ghayatuha nihayatuha masafati sabqiha, mana tempat penghujung penamat, garisan penamat dia. Saniyah maksudnya saniyatul wada' wa hiya fil asli tariq ila jabalin aw fihi, mana dia ni adalah asal pada jalan ke bukit lah, bukit Saniyah ataupun pada bukit Saniyah itu, bukit Wada' itu sendiri. Saniyah tu maksudnya awal perjalanan. Jadi dia nama tempat. Tu dia kata tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Kita tunggu Nabi datang kat situ. Kalau sahih cerita tadi, walaupun kita banyak persoalkan. So anyway, itu cerita dia. So Nabi SAW terlibat dalam tajuk tersebut. Tajuk tersebut Nabi terlibat sama. Dan bahkan Nasir riwayat datang kata menang kuda yang tidak dijadikan macam tu. Kuda biasa je yang menang. Pun ada juga. Maksud dia benda tadi mana pasal perlombaan tu biasa. Dianggap sebagai satu benda semangat, tau. Seronok macam orang kita kan bila kek apa, tapi kek orang kita salah. Dia ada kereta cantik, lumba kat jalan raya. Salah. Kalau anda kata benda tadi dibuat di tempat yang betul dan sebagainya, tak apa. Pasal untuk contohnya macam menyelamatkan nyawa. Pasal apa berlatih ni? Sebab nanti kalau saya nak bawa van ambulans, kalau orang apa kelang kabut nanti, nak hantar hospital, saya akan tolong. Tak apalah. Tapi kalau tidak buat kerja benda pun, buat kereta laju betul pada umat, tidur je. Bukan berfaedah pun kan. Okey, kata nak pergi surau laju-laju pun tak boleh. Tak dibenarkan bawa laju kat pergi surau. Faham tak? Okey. Kemudian disebut itu tajudul musabaqatu wal munadhalatu fi syarti malin bi syurutil atiyah. Dan dia kata dibolehkan untuk perlumbaan ataupun pertandingan memanah tadi, ataupun dengan senjata ke baling pisau ke apa sebagainya, tak kira. Okey. Ala syartin malin, di atas syarat dapat harta ni, dengan syarat harta atau duit, dengan syarat-syarat berikut. Mana boleh? Kita kata okey, dengan sekian siapa menang dapat sekian. Boleh. Okey? Dengan syarat berikut. Wa tusamma inda idzin rihanan. Dan namakan itu adalah apa? Pertaruhan. Jadi pertaruhan tadi ada syarat dia yang nanti mengelakkan dia judi. Kita akan baca nanti. Rawal Imam Ahmad, Imam Ahmad hadis dalam musnad beliau. Dalam musnad beliau 3/160 an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas dia kata Anas waqad suila, dan telah ditanyakan Anas, akuntum turahinuna ala ahdi Rasulillah, adakah kamu dahulu bertaruh ketika zaman Rasulullah SAW? Ni kan taruh judi tau. Dia ada beza taruh judi dengan bukan taruh judi. Itu diterangkan. Jadi pertaruhan tu ya, siapa menang, ni paling simple lah. Yang pentingnya bukan benda tadi daripada harta mereka berdua. Contoh macam saya bagi letak duit, siapa menang dapat duit ni. Boleh lah. Saya tak terlibat, ataupun saya terlibat sama, saya buka macam tu je. Siapa ni, dia ini jadi barang dia. Dengan syarat bukan dia letak, dia jangan semua keluar letak. Kalau dia kata yang letak tadi seorang satu pihak saja, tak apa. Ataupun dua pihak letak, ada orang ketiga masuk tanpa letak apa-apa pun tak apa. Tapi kalau dia kata semua kena letak dan siapa menang dia seorang je, yang lain semua hangus, tak boleh. Dia kena syarat dia jangan benda tu diletakkan oleh semua orang. Faham? Contoh kerajaan letak ke, macam baru kan dia buat apa pertandingan golf kan. Maksud dia kalau pukul golf lubang masuk lubang satu dapat jam Rolex 24,000. Dengan syarat benda tadi bukan duit daripada orang. Dia syarikat lain, syarikat tabung haji keluar ke dan sebagainya. Okay, tak kira. Kalam beras untuk selama berapa tahun dah. Ada dekat Kelantan dia buat golf terbuka. Tapi logik jugalah kan, dia bukan dia bagi makanan dengan apa? Dengan benda pelik tu. Ada penaja dia panggil. Jadi tak apa. Itu nanti kita akan bincangkan macam ni syarat dia. Dia kata apa? Jadi Anas bin Malik qad su'ila, ditanya beliau, akuntum turahinuna ala ahli Rasulillah, adakah kalian dahulu bertaruh maksud dia bertaruhkan judi pada zaman Rasulullah SAW. Faqala, maka berkatalah Anas bin Malik, na'am. Dia kata ya. Laqad rahana ala farasin lahu yuqalu sabhah. Dan sungguhnya baginda dahulu dia kata telah buat murahanah, telah buat pertaruhan ke atas kuda milik baginda yang dinamakan sabhah. Fasabaqan nas. Okey? Maka fasabaqan nas, maka kuda tadi telah mendahului semua orang ramai punya kenderaan. Fasya dzalika lidzalika wa ajabahu. Maka Nabi senyum kerana itu, dan juga hasya, Nabi senyum. Ya, lidzalika kerana itu, wa ajabahu, dan bagi dia berasa gembira atau seronok. Okey. Maksud dia dan rohana maksud dia bahawa Rasulullah SAW rohana maksud dia bertaruh. Tapi maksud dia sini tahu. Nabi letak je benda tu. Orang lain tak payah bayar. Nabi kata siapa menang
dapat lawan kuda ni untuk mereka. Tapi akhir kisah dia, kuda Nabi juga yang menang. Maka Nabi ambil lah balik. Dia tak, orang lain tak boleh keluar. Seorang pihak je keluar. Saya kata, ini saya letak. Siapa berjaya jawab soalan saya, dia dapat hadiah. So orang lain tak boleh keluar kan? Tak apa. Tapi kalau dia kata orang yang kena keluar, dia akan jadi judi. Saya keluar, dia keluar, semua keluar. Semua keluar, dia akan judi. Tak boleh. Kalau seorang keluar, macam kita berdua kan, jom, nak nombor motor saya. Kalau sekian dapat ni. Tak apa. Kalau dua-dua pihak ada letak pertaruhan, itu jadi judi. Kalau satu pihak saya letak, tak apa. Ini kita terangkan. Okay, jadi laqad rahana itu Rasulullah SAW. Sabah. Okey, maksud sabah maksud min qaulihim farasus sabih. Maksud dia kata sabih, maksud dia idza kana hasanu maddal yadain. Mana bila macam kuda tu macam berenang, dia lari tu macam berenang. Gitu kan dia lari kan. Maddal yadain fil yajai. Mana kaki depan dia ketika datak lompat tu macam berenang macam gitu. Bayangkan macam tu. Mana elok dia punya unjuran kaki, dua kaki dia pada ketika berlari. Fahasya, maka hasya maksud dia apa? Baginda tabassama, Nabi apa? Senyum. Wa zahara irtiyahu, Nabi happy, tunjukkan happynya baginda. Nabi tak adalah ejek tak boleh Kalau kita menang kita awak salah, awak kalah, tak boleh. Kita boleh senyum tapi jangan kita ejek orang. Okey. Dia kata apa? Sambung wa takunani, dan boleh dia kata adalah dua-dua. Itu apa memanah dan juga ataupun berlumba tadi. Fi jamil alatil harb. Berlaku juga perlumbaan dan juga musabaqah ni pada semua alat-alat peperangan. Contoh macam perisai, mana kuat, mana keras ke, ataupun siapa punya perisai keras kita bagi hadiah, ataupun contoh lain macam lembing, baling, pedang mana tajam. Letak pedang cuba siapa dapat pangkas sekali dapat hadiah. Boleh apa saja alat-alat peperangan. Zaman sekarang pistol lah. Mana jauh kan, tembok mana jauh, dan sebagainya, senapang tembok mana jauh. Ni tak apa ke cerita ni kan, nanti kan kena jadi teroris lah. Benda ni adalah benda betul, bukan yang benda tipu. Kita pasal benda tadi adalah persediaan bagi umat Islam punya kekuatan menjaga agama dan juga negara dia. Takkan kata semua lembek je kan. I tak tahulah pistol ni kan. Memang kita nak pegang pistol tu kenalah ada dia punya peraturan dia. Siapa-siapa nak pegang senapang sangat, masuk askar wataniah. Dapatlah pegang. Belajar menembak dan sebagainya. Itu yang cara legal dia. Jangan buat tak legal pula. Ambil senapang ni kan, mana boleh. Kan undang-undang kita tak benarkan, jangan buat. Hatta di Yaman ni pun kawasan bandar tu tak boleh, tak dibenarkan. Dan kawasan pinggir bandar je yang dibenarkan, dan diizinkan untuk ada benda tu. Dalam bandar tak dibenarkan bawa senjata. Ini zaman dulu saya ingat tahun 2001 saya tinggal dia dah keluarkan arahan macam tu. So yang ni bagi masuk bandar, senapang tak tunjuk. Kalau dia jumpa, rampas. Akan rampas. Dia tak cakap banyak. Pasal benda tadi kata dia pasal ketika tu diorang tak nak bagi orang pelancong asing intimidated dengan nampak senapang tu. Dia bukan pasal kalau benda ni dia nampak senapang dia macam senapang. Tak ada, bukan orang Yaman. Sepah senapang tapi tak ada curi harta orang. Syiah baru ni je yang jadi kes. Orang sebelum ni tidak. Okey? Dia kata watakuna ni berlakulah pertandingan dan juga perlumbaan pemanahan ataupun tengok siapa tepat ni kepada semua alat-alat peperangan. Wa ma'iddatiha, dan juga persiapan peperangan. Lagi macam tayar mana kuat ke kan. Siapa buat tayar yang tak tembus paku, kita bagi hadiah. Bolehlah. Wa ma yanfa'u fiha, dan apa-apa manfaat dalam peperangan. 5 rawahu Abu Daud. Kenapa dia Abu Daud? Hadis nombor 2574. Wa Tirmidzi, dan Tirmidzi hadis nombor 1700. Wa ghairuhuma, dan lain-lain. An Abi Hurairah, dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu, la sabqa, tidak ada perlumbaan atau pertandingan illa, kecuali fi khuffin, pada khuf. Khuf tu tahu tak kaki unta? Pernah tengok kaki unta? Tapak kaki unta pernah tengok? Tak pernah kan? Okey. Pernah tengok tapak kaki kucing? Tapak kaki kucing kan dia ada gelembung macam kan? Macam tu lah tapak kaki unta. Bawah tu kaki unta kan? Dia tak boleh keras, kalau keras tenggelam kaki dekat pasir. Maka tak jadikan dia macam floating. Macam pakai stokin tu. Tapi khuf. Mana pasal unta dia punya kaki macam tu. Kalau macam kuda kan dia ada kuku. Bagi hafir. Pasal dia akan boleh boleh jatuh tenggelam.
Yang panggil hafir. Illa fi khuffin, melainkan pada khuf, itu unta. Au hafirin, atau kuda. Au naslin, ataupun apa? Naslin tu apa maksud dia? Apa, pedang ataupun lembing ataupun apa panah, panah dan sebagainya lah. Ada peralatan perang. Okey, tengok dia kata itu. Sabaqa itu huwal mal al-masyrut. Sabaq ni maksud dia harta yang disyaratkan, yang dijadikan sebagai pertandingan, sebagai hadiah pertandingan, fi sabqi, dalam pertandingan tersebut. Khuf itu melainkan pada yang ada khuf, maksud dia mempunyai khuf, dan dimaksudkannya adalah unta. Sebab tapak kaki unta macam tapak kaki kucing. Dia ada macam lembut tau. Kalau pegang tu macam stokin. Itu. Hafir, dhi hafirin. Yang apa dia? Al-hafir. Hafir tu adalah murad dia khail. Kuda atau apa yang seumpamanya. Kuda ke, keldai ke, ada apa yang satu keluarga dengan dia. Atau contoh macam kuda-kuda tadi, masuk juga macam tu apa? Lembu. Kau orang ada apa, lumba kerbau kan. Tak ada hal. Okey. Wa ma yahaqu biha, dan apa-apa yang mengikuti kuda. Naslin, nasl adalah al-qismul ladzi yujrah. Bahagian mata pedang, mata yang kan pedang ada mata. Kawasan yang tu itu panggil nasl. Kawasan ni. Maksudnya kalau kita tengok bertanding mana tajam, mana tepat, okey fine. Daripada apa? Pedang ataupun rumh, apa panah ataupun anak panah. Kawasan yang tajam tu itu dipanggil sebagai nasl. Maka Nabi kata hanya boleh diberikan sagawati pertandingan untuk 3 perkara tadi saja. Fasara, maka jadilah makna hadis ni la yahillu, tidak halal, akhdhil mal, mengambil harta, bil murahanah, dengan apa? Pertandingan, illa, kecuali fi thalathatil madhkurah, pada 3 perkara tadi saja. Ni masa kes belum tanya bola macam mana. Okay. Kalau anda kata bola tadi, matlamat dia untuk macam itulah, balik pada asal, untuk kecergasan, bagi untuk berjihad dan sebagainya, ya. Tapi kalau kata untuk perpanggaan dan juga pergi lawan polis dan sebagainya, haram. Tak serius. Jadi haram lah. Sebenarnya sekarang ni macam jadi kes sekarang ni, bila orang bertanding bola kan, sampai mengejek dan sebagainya, tak boleh. Haram. Itu jadi haram. Start saya macam tu jadi haram. Tak boleh dah. Faham Saya maksud dia apa dia kata, waqad kanat al-harb wa uddatuhu, dan jadi dia terjadi waqad kanat alatul harb. Benda ni berlaku pada ada alat peperangan dan juga apa? Peralatan persiapan peperangan. Fa yulhaqu biha kullu makan kadzalika hasba zaman wa makan. Maka diikut kepadanya pada setiap apa yang adalah ia seperti itu. Contoh macam senapang, pistol, lagi baju karis peluru, kan? Macam dia apa yang menjadikan persiapan untuk peperangan. Hasbaz zaman, berdasar pada masa dan juga tempat. Macam kalau dia kata benda tu dipakai sana, tempat lain tak pakai itu, pakailah tempat lain punya pula. Macam kalau asli kan pakai sumpit. Dia sumpit lah. Kan bertanding sumpit. Tapi kadang oleh kerana air liur dia tak basuh kat tempat tu, bau semacam je. Bila tak letak bau, apa pasal bau macam air liur dia. Kan? Air masuk air liur tu. So sumpit tu kalau tak tengok betul-betul bau semacam je. Okey. Pasal saya ingat dia pergi kat apa? Tasik Cini. Tasik Cini kan. Dia ada kat situ apa, buat macam tu lah. Tempat untuk orang tu apa, panggil apa? Inilah. Kan, menyumpit dan sebagainya. Dapatlah ni sebagainya. Tapi jadi kes lah. Betul saya, abang ipar saya buat kan. Betul. Bau semacam. Bau dia air liur. Okey. Jadi kalau siapa tak jijik buatlah. Siapa jijik tak usah buat. Kan muntah kan. Okey, pasal memang air liur bau itu. Macam kat dalam muzik. Saxophone makanya tiup lah bau. Macam bau dia. Kan semua ni tiup kan. Baik. Okey. Wa amma ghairu ma dzukir. Adapun selain daripada apa yang disebut. Dia kata fala yajuzu akhdhul mal alaihi, maka tak harus diambil harta padanya. Kalau ikut daripada ini, ikut mazhab Syafi'i, maka main bola tak boleh ambil. Tak boleh. Saya pasal kes tadi. Kalau kecuali kalau dia kata benda ni tadi untuk latihan bagi peperangan, dan baru timbul tajuk. Zaman dulu orang-orang apa, Mongolia ke apa, dia ada pertandingan macam ni. Memang ramai dan sebagainya. Kalau tenang bola sekarang, lepas tu gaduh-gaduh apa dia? Kan? Apa kes ada bertaruh ke? Sampaikan bila kalah tu sampai terbalik ambulan. Gila apa? Tak boleh, haram. Kan ikut kadar lah, pasal benda tadi bukannya memberi peranan kepada tajuk syurga neraka kita. Adapun kalau dia kata macam untuk membantu jihad, kita buat persediaan supaya kalau berlaku apa-apa kita telah bersedia untuk berperang dengan Allah Taala. Tu beza dia. Sebab itu benda ni galakkan. Tapi ingat yang hadis kata apa? Ajarkan anak kamu berenang dan juga menunggang tu kan. Itu hadis tu palsu. Tak sahih.
Itu sebab kenapa para ulama tak sebut pun. Tapi kita dah sebagai masyhur. Pada masyarakat kita, ajar berenang dan juga menunggang kuda tu adalah ni. Salah. Bukhari tu. Oh, tak ada. Bukan Bukhari, bukan Muslim. Bukan Bukhari pun. Tapi benda tu tersebar. Tok guru duk cakap. Ustaz cakap. Kalau bukan ustaz cakap, orang tak percaya dah lah. Okey. Jadi apa-apa lain tak boleh. Wa yajuzu tasabuk fihi bi ghairi syartil mal. Tapi kalau dia kata, kalau contoh macam perlawanan yang dibuat tanpa ada sebarang hadiah, tak apa. Contoh macam bab tadi kan, nak apa selain daripada benda yang kita sebut tadi, maka contoh macam nak main bola boleh, tapi jangan ada syarat harta. Syarat duit tak, jangan buat. Pasal start syarat duit kan timbul tajuk tipu, permainan, lepaskan gol dan sebagainya, lepas tu marah, lepas tu kejar pengadil. Pengadil kena bayar pun ada. Main-main. Pasal bila ada harta saya ada masalah. Sedangkan ada masalah kalau benda tadi kan, macam memanah tadi, tak boleh timbul tajuk kat situ saya khianat dia. Sebab kemahiran saya, kemahiran dia. Kuda saya, kuda dia. Dorang masing-masing. Berbeza dengan bola tu sebiji, kita berebut. Apa jadi? Bola itu bulat, faham tak? Jadi jaga buat ni. Banyak orang tak faham, dia anggap benda tu biasa. Tak boleh samakan. So, okay, boleh dimain tapi jangan ni. Syaratata alla takuna fihi idza lil insanin. Dengan syarat tidak ada padanya pada permainan tadi penyakitan pada seorang manusia. Yang sekarang ni bola dah jadi stop maksudnya. Au ta'dhibil hayawan ataupun penyiksaan pada binatang pun tak boleh juga. Ya, macam ni kan laga ayam namanya haram. Okey. Kerbau dan sebagainya kan. Okey. Faham Jelas. So, maksud dia dalam benda tadi yang kita kata kalau kita masuk bola habis, gagal lah. Kalau pasal dia letak duit. Kalau tak letak duit, dia akan jadi purely sport. Dia letak duit je, tak masalah. Sedangkan dia ada tadi tak ada masalah. Faham tak? Dia tak ada kan timbul pasal kuda kau. Mana ada lain. Kan? Panah saya, panah awak. Pisau saya, pisau awak. Mana beza dia? Tapi kalau yang bola tadi, tak boleh. Berebut, belanggar-langgar badan, habislah. Siap lah. Patah kaki pun ada. Okay. Dia kata dan syarat je, idza kanatil masafatu maklumah. Jika sekiranya jarak tu diketahui. Macam dalam hadis Ibn Umar yang kita baca tadi, bahawa Nabi SAW berlumba benda tu daripada Thaniyatul Wada' ke Masjid Zuraik. Ada jarak dia tentu. Wasifatil muladhalah maklumah. Seperti apa? Seperti kama'rifatil al-ghardu wasifatuhu wa kaifiyatur rami. Mana jarak dia, alat dia, bahkan para ulama nyatakan contoh macam kalau busar panah tadi, busar panah kena sama. Macam kalau orang ni pakai busar panah Parsi, yang ni panah Parsi juga. Kalau ni Arab, pasal dia beza. Pasal tali dia, saiz dia tak sama. So kalau kata benda tu kena sama juga. Okey, itu maksud dia. Okey, faham Wa yukhriju al-iwadu, dan dikeluarkan barang bayaran bayaran yang dalam kita pertandingan tersebut. Ahadul mutasabiqain. Salah seorang daripada dua yang berlumba tadi. Atau seorang daripada yang ramai. Seorang, dua orang, tapi ramai mesti ada yang ramai tak ada. Hatta supaya innahu idza sabaqa bahawa bila dia mendahului istaraddahu, dia dapat balik. Wa in subiqa, kalau dia dikalahkan, akhadahu sahibuhu lahu. Mana sahibuhu lahu, mana akan ambil benda tersebut, duit yang diletakkan tadi, teman dia yang menang. Tapi kena faham, yang itu tak bertaruh langsung. Faham? Benda tadi kena letak satu je. Contoh. Saya kata siapa yang melumba dengan saya, siapa menang, ambil benda tu. Maka di sini bukannya timbul tajuk. Tapi kalau kata engkau berapa ringgit? Engkau start saja semua letak judi. Terbeza sikit. Dekat sini gagal juga bola. Semua pihak kena bayar. Ini malam ni kan marah pula orang bola dengan aku. Beli apa kan? Jadi kita kata benda tak boleh. Pasal memang bola tu dia kena letak cagaran. Semua pihak kena letak bayaran. Kalau dia kata hadiah tadi bukan dari situ, tak apa. Lagi masalah lain. Kalau dia kata duit tadi digunakan untuk sewa stadium. Okey. Tapi kalau duit tu jadi barang hadiah, lagi gagal. Yang boleh dia kalau sekiranya duit hadiah tadi tu datang daripada tempat lain. Duit yang mereka kata kumpul tadi guna untuk sewa stadium, bayar padang, bayar lampu elektrik dan sebagainya, sewa padang, yes, okey. Tapi kalau kata duit tu jadi hadiah kemenangan, tak boleh. Faham? Maka duit kemenangan tadi macam zaman dulu, downhill. Perlis. Tiger beer.
Tiger beer taja. Best menang-menang duit tiger beer. Nak gogok ke tak mau tak tu. Okey, faham So, masa dia kalau dia kata yang nak keluarkan duit pertaruhan, boleh bertaruh. Tapi pertaruhan tadi hanya perseorang saja. Ataupun daripada pihak kerajaan, ataupun daripada kumpulan harta orang lain. Bukan daripada setiap orang yang berlumba. Faham? Ustaz. Yep. Kalau setengah pertandingan tu dia require certain supaya orang pendaftaran contohnya kan. Sebahagian daripada itu. Kalau jangan ambil situ. Nak bagi cari hadiah, cari sponsor lain. Duit tu totally jangan jadikan barang hadiah. Jadikan hadiah masalah. Tak boleh. Saya ingat dulu tahun kita duduk kat Yaman tu 98 2000. Tahun 2000 kot. Wami kenal tak Wami kan? Bukan Wami bukan. Wami tu World Association of Muslim Youth something apa tak? Pertubuhan pemuda Islam sedunia di bawah Islamic League. Biasa kumpulan macam ni yang diorang biasa salah pilih orang. Dekat negara-negara macam kita ni dia cari orang Abim. Abim bukannya Abim seorang je Muslim youth. Orang lain pun Muslim youth juga kan. Tapi anyway kisah dia. Ni cerita dia. Jadi kan diorang ni tahun 2000 dulu diorang ada buat satu pertandingan tau. Untuk universiti Islam. Satu buku pamphlet booklet kecil dijual dengan harga 200 rial ke 100 rial. Yang bersamaan RM2 atau RM4 yang tu. Dia diorang buat buku tu, diorang edarkan. Kemudian diorang hadiah kemenangan ni. Kalau sagu hati ada jam Tissot. Tissot ke betul saya sebut Tissot? Ke saya sebut salah ni? Tissot. Okeylah yang T ada nama T kan. Kemudian ada hadiah pertama, umrah, hadiah ketiga, ada hadiah-hadiah lah. Jadi bila diorang kena bayar untuk booklet tu, ada orang tanya Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah dalam kelas, boleh ke tidak? Dia tanya soalan. Dia kata macam mana? Budak kata kami kena bayar untuk beli booklet tersebut. Kemudian kalau kami menang jawab soalan tu, kemudian kami akan dapat hadiah sekian. Dia tanya soalan, kau orang bayar? Dia kata bayar. Tak boleh, haram. Dia kata salah. Automatik salah. Sebab kalau betul duit tu banyak, tak payah letakkan tu. Take a portion of yang hadiah tadi, jadikan dia sebagai booklet tu punya kos. Tak perlu minta orang duit, tak sepatutnya. Patutnya boleh diedarkan booklet tadi dengan murah, dengan free, percuma. Pasal betul-betul siapa yang menyediakan hadiah tadi Wami. So tak timbul tajuk kan pasal dia hadiah dia banyak. Jam Tissot tadi kalau dikeluarkan satu portion jam Tissot tadi, mesti boleh tampung untuk harga booklet yang 100 rial, RM2 tu. Katakanlah jam Tissot tu harga berapa ribu kan. Takkanlah kita kata tak boleh tolak untuk booklet kan keluar dalam bundle tu. Maksud dia dia kata salah. Tak benarkan. So sebab kita kata kalau boleh, kalau duit pendaftaran, pancing ke apa ke, jangan hadiah daripada duit tu. Kalau dia kata duit tu purely untuk sewa tempat, untuk sewa padang, untuk maintenance, untuk penyediaan makanan, stop situ. Maksudnya tak siapa akan ambil balik duit tadi. Tapi kalau dia start saja dia ambil hadiah situ, dia masalah. Itu judi. Kalau bola tu tak jaga betul-betul, jadi judi. Bola yang ada kat Malaysia ni kalau tak jaga betul, jadi judi. Okey? Kenapa dia kata tak boleh? Dia kata tak boleh dua-dua sekali keluarkan. Dia kata wa in akhrajahu ma'an lam yajuz. Kalau dua-dua sekali keluarkan, maka tak boleh. Okey, tak kena lompat. Kenapa dia kata? Li'anna kullam minhuma, kerana semua daripada setiap orang daripada mereka berdua ala khatarin, di atas satu keadaan kritikal. An yaghnama au yaghrama. Untuk apa? Dia yaghnam mendapat keuntungan atau yaghram kerugian. Faham tak? Macam kita chances. Tak boleh wa hadha qimar, dan ini ada judi. Fala yajuz, maka tak boleh. Wajaza ahadun min ahdihima, kan. Dan kenapa boleh seorang je keluar? Sebab lintifa suratil muqamarah al-madhkurah, kena hilanglah kat situ gambaran judi. Sebab yang akan menerima, kita panggil masalah, saya seorang je. Kalau dia kata saya menang, saya dapat duit saya balik. Kalau tidak, duit tu jadi hadiah pada siapa menang. So tak ada judi. Tapi kalau akak letak, orang letak, adik letak, semua letak, judi. Faham? Okey. Memang marah lah main bola apa ni. Okey, dia kata apa?
illa an yudkhila bainahuma muhallila, melainkan mereka masukkan tengah-tengah mereka ni, orang dua orang ke tiga orang, dia masukkan tengah-tengah mereka muhallila, seorang penghalal. Maksud penghalal ni tadi apa? Syakhsun salithun, orang ketiga. Dua-dua keluar duit, saya keluar 100, dia keluar 100. Tapi di segai kita masukkan tengah-tengah. Mana dia, saya keluar 100, kawan kita keluar 100, dia ni tak usah keluar apa. Dia ni tak usah keluar apa. Pasal dekat situ akan hilangnya gambaran judi. Faham tak? Sebab kalau dia menang, dia ada timbul tak masalah dia keluarkan pertaruhan? Ada. Faham tak? Maksud dia, kalau saya menang, saya dapat duit saya dan sebagainya. Dia maksud ni kan. Kalau dia menang, macam mana? Tak ada benda. Menunjukkan bahawa ini kan judi. Pasal judi tadi, semua orang tak nak risiko. Sekarang dia tak ada risiko. Bila kita cerita, dia lebih pada sport. Saya duit saya lebih. Jom dah, saya nak sedekah. Lalu sedekah saya macam ni. Siapa boleh potong kereta saya, ambil duit saya. Macam hilang. Itu masalah benda jadi. Macam tu tak apa. Tak dia hilang. Sebab apa tahu? Kalau dia menang, dia ambil semua. Kalau dia menang, duit saya ambil, dia ambil. Duduk dia ambil. Faham? Dia kata apa? Maksud dia, apa dia kata? Dia kata, yukafi'uhuma, mencukupkan mereka berdua, fi syurutil musabaqah, pada syarat musabaqah. Pasal syarat musabaqah tadi, pertandingan tadi, tidak boleh semua sekali keluarkan. Mesti ada yang tak keluarkan sebarang duit. Baru masuk. Jadi hilang. Sebab memang kita kata tak ada timbul tajuk benda tu pertaruhan saya dengan dia je. Atau pertaruhan kita bertiga. Bahkan benda tadi macam hadiah. Siapa menang, dia ambil. Tak ada timbul tajuk pertaruhan. Sebab dia tak letak apa-apa pun. Faham? Okey. Wasummiya muhallila, dinamakan ini penghalal, li'annahu yaj'alul aqda halalan, dia menjadikan akad tadi jadi halal. Lintifa'i suratil muqamarah, kerana hilang dekat situ bentuk khimar, bentuk judi. Dia kata judi, letak baling dadu. Faham tak? Itu judi. Tapi dia datang, dia tak terlibat lah, tak ada judi lah. Jadi masuk tanpa sebarang pertaruhan. Pasal judi ni semua kena bertaruh. Faham? Kalau saya letak, siapa menang ambil ni, memang tak bertaruh lah. Just saya nak jadikan hadiah pada siapa yang menang. Kalau saya menang, saya ambil duit saya balik. Faham? Kalau saya dengan dia, dua-dua letak, ini pertaruhan. Tapi bila dia masuk, tak jadi taruh dah. Sebab apa? Ini jadi hadiah pada siapa yang menang. Bukan lagi pertaruhan. Nampak tak? Pasal dia tak ada sebarang duit. Kalau dia letak juga dia punya duit, ini pertaruhan. Faham tak? Dia ni menjadi sebab dia jadi judi. Okey, dia kata lintifai surat biwujudihi, kerana wujud dia ala wajhil mazkura, dia terbentuk yang apa? Yang disebut tadi. Okey. Fa in sabaqa akhadhal iwad, dia ni muhallil ni tadi, kalau dia menang, dia ambil benda yang dia letak oleh kami berdua. Wa in subiqa, kalau dia tewas, dia tak rugi apa-apa. Dia tak rugi apa-apa. Itu je. Dan menghilangkan bentuk judi. Judi ni tadi berlaku dengan pertaruhan semua orang untuk perkara tersebut. Sekarang dia tak ada. Maka hilanglah tajuk judi tadi. Menunjukkan betul-betul lah ini hanyalah apa? Hadiah siapa yang menang. Ini hadiah ni kita buat untuk siapa yang menang. Ini sedekah untuk siapa yang menang. Tapi syarat dia kena masuk. Kalau dia tak masuk, ini adalah pertaruhan. Faham? Okey. Al-masyrut minhuma in sabaqahuma. Wa in sabaqa ma'ahadihima akhadhal iwad al-masyrut min al-akhar. Dia kata yang disyaratkan daripada kedua-duanya, dia jika dia ni mendahului, dia dapatlah. Dan jika dia menang bersama dengan seorang lagi, dia dapatlah bersama dengan orang tersebut. Maksud dia jadi menyebabkan hilangnya benda tu jadi sebagai apa? Sebagai judi. Habis tu. Jelas? Jelas Okey, itu tak dikitakan sebagai pertandingan. So kalau buat pertandingan apa-apa kat sekolah ke apa, tengok bab ni. Buat pertandingan bola ke, tengok bab ni. Jangan sekali-kali buat pertandingan yang menyebabkan ada sumber judi. Itu je. Jelas? Okey, baik. Kita berhenti kat sini. Ada soalan? Tak ada. Tadi kita berhenti dan insya-Allah kita sambung kemudian pada tajuk Kitabul Aiman wan Nuzur. Kitabul Aiman wan Nuzur atau Iman wan Nuzur. Sumpah dan juga nazar. Sumpah dan nazar. Nak habis dah buku. Lepas ni tak tahu nak ngaji apa. Allahu a'lam. Kita sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka insya Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.